mikrofon komputer ya. Okey, kemudian kita ada VC. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, VC adalah mengambil VI ni tadi, kita darabkan dengan PA bahagikan dengan 760. Kemudian kita darabkan dengan berapa? Kita darabkan dengan 298 bahagi dengan TA. Okey. So macam mana kita nak dapat VI? VI dah ada dah dekat atas. Macam mana nak dapat PA ni tadi? 755, okey, sama dengan 755 bahagikan dengan 760. Jelas ya? Okey, kemudian kita ambil 298 bahagikan dengan 20 darjah Celsius, maknanya 293. Betul? So kita dapat dah sekarang, maka kita boleh kira tak kita punya VC? Jawapan dia sama dengan 0.341 darabkan dengan this one, darabkan dengan this one. So kita dapatlah 0.343527. Faham ya? Ini adalah volume correction dalam masa 200 minit. Jelas? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang semua sedia maklum, concentration adalah dikira berdasarkan formula berat bahagikan dengan volume. Dan volume kita setelah kita tahu 0.343527 dan berat kita tak tahu. Macam mana nak dapat tahu berat ni tadi? Ya Allah, pandainya. Kita akan hubungi makmal kita. Sama ada kita perlu download sendiri result dia yang dia dah bagi dekat dalam apps, ataupun kita boleh dapatkan daripada mesin fax, ataupun dia hantar email kepada kita, maka kita dapat. Katakanlah berat yang kita dapat adalah 3.4 gram. Jadi anda kena buat apa? Kena tukarkan kepada miligram. So macam mana nak tukar kepada miligram? Bagi 1000 ke darab 1000? Bagi. Confirm. Darab. Bagi, darab, bagi, darab, bagi, darab. Ni matematik lah. Bahagi ke darab? Kalau yang nombor 3.4 gram nak tukar kepada miligram, anda perlu okey, anda yang jawab Bagi betul So macam mana nak bagikan? Kita bagikan je lah Yang ini saya kena buang dulu unit dia, kalau tak dia akan ikut. So sama dengan yang atas bahagikan dengan 1000, maka ini adalah nilai dalam miligram. Betul tak betul? Jadi berapakah concentration? Concentration akan dikira berdasarkan berat bahagi dengan volume, iaitu berat 0.0034 bagikan dengan data berkenaan, maka kita dapat berapa nilai dia? 0.0098973. Ini adalah dalam unit miligram per meter cube. Faham ya? Faham tak faham? Ini adalah paling asas nak kira concentration. So macam mana nak tukar miligram per meter cube? Nak tukar miligram per meter cube kepada ppm. Macam mana nak tukar pada ppm? Maka kita perlu tahu apa yang dipanggil sebagai MW. MW apa dia? Molecular weight. Sorry Baik. Tuan-tuan dan puan ingat tak yang saya ajar semalam adalah PEL, Permissible Exposure Limit. Ingat? Saya juga ada cerita TWA 8 hours. Ingat tak? 8 hours ni bermaksud apa dia? 8 jam bekerja. Betul tak betul? Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Filter paper yang kita kira ni tadi, berapakah maksimum volume dia? 400 liter. Berapakah masa dia yang kita kena ambil? Maksimum masa. 235. Cukup tak 480? Cukup ke tak 480? 480 ni maksudnya 8 jam bekerja lah. Cukup tak? Tak cukup kan? Macam mana boleh tak cukup? Sebab syarat standard tu cakap tak boleh lebih 400 liter. Maknanya anda kena pasang alat tu berapa banyak? Sekurang-kurangnya berapa? 2 ke 3? Faham tak maksud saya? Tak faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Saya tunjukkan macam ni. Awak ada satu sampel. Okey, ni saya bagi analogi Sampel. Kita ada sampel lah. Sampel A, B, C, D. Okey, sampel yang pertama, saya cakap tadi saya ambil berapa masa dia? 200 minit. Betul tak? Kenapa saya tak ambil 235? Suka hati saya lah. Okey, tak apa, saya ambil 235. Saya pun ambil lagi satu 235. Saya pun ambil lagi satu 235. Saya ambil satu lagi 235. Cuba saya tambahkan. Dapat tak lebih daripada 480? Jawapan dia? Lebih. Betul? Faham tak faham? Dapat 940. Betul tak? Katakan saya buat benda yang sama tapi saya tak nak pakai 235 sebab dia nanti akan boleh breakthrough. So saya pakailah 200.
So saya ada 200, 200 lagi, 200 lagi, 200 lagi. So kalau saya tambah semua dapat berapa? Dapat berapa? 800. 800 minit ni saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, lebih tak 480? Membuang masa ke tak? Pandai membuang masa. So sebenarnya berapa banyak sampel yang saya perlukan? Jawapan dia adalah sekurang-kurangnya 2. Betul ya? Jadi saya hanya perlukan 2 sampel saja sebab saya dah boleh mewakili 400 minit bekerja seseorang pekerja itu. Jelas? Kalau saya nak cantik, saya ambil 220. Betul tak? Saya ambil 220, saya dapat 440. Maknanya dalam satu hari bekerja, saya boleh ada 2 sampel. Maknanya sampel yang pertama saya pasang. Ni saya pasang lah contoh sampel tu. Sampel tu ni contoh pump dia, saya pasang. Saya akan pasang selama berapa minit? 220 minit. Saya ambil, saya hantar ke makmal. Saya ambil lagi satu sampel. Saya pun hantar lagi satu, sambung bacaan 220. Lepas tu apa saya buat? Hantar ke makmal. So saya ada berapa sampel yang saya hantar ke makmal? 2. Satu sampel berapa minit? 220. Satu lagi sampel berapa minit? Katakanlah 218. Boleh tak? Tak ada masalah. Yang penting volume dia tak samalah. Betul tak? Jelas? Macam mana nak kira volume? Saya dah ajar tadi. Flow rate kali dengan masa bahagikan dengan 1,000. Baik. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka kembalilah kita ke jalan yang benar. Dan kita telah pelajari macam mana cara nak belajar mengira sampel yang berkenaan. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, mari kita pergi yang seterusnya dipanggil sebagai estimation of the dose response using the mathematical equation. Baik, yang ini anda akan belajar pada topik yang ke-6. Topik yang ke-6 lah. Ni topik yang ke-5. Topik yang ke-6 anda akan belajar cara mengira menggunakan mathematical equation bagi mengira skin exposure, pendedahan kepada kulit ya. Baik, kemudian anda perlu kira concentration TWA yang saya cerita tadi adalah single concentration. Apa dia? Single concentration. So yang saya kira ni tadi adalah sampel untuk A sahaja. Faham? Sampel untuk B saya tak ajar lagi. Sampel untuk B sama macam sampel untuk A, tapi gabungan sampel A dan B ni saya tak ajar lagi. Itu nanti kita belajar masa topik 12. Boleh? Tapi senang dia formula dia. Tapi saya tak nak cerita. Sengaja nak bagi awak tertanya-tanya. Macam mana tu? Macam mana tu? Senang je sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah yang 3 formula yang anda akan buat. Pertama adalah airborne. Kita dah buat dah tadi. Yang kedua adalah fungi ataupun microbe. Okey, perlu diingat ya. Fungi atau microbe ni bukan kemis. Betul tak? Betul ke tak betul? Kenapa Encik Aizat nak ajar fungi pula kat dalam kelas ni? Tak, saya nak ajar cara kira concentration. Jelas ya? Saya ajar cara kira concentration sahaja. Baik, yang seterusnya adalah adjustment with PPE. PPE ni akan ada elemen APF. Assigned Protective Factor. Apa dia? APF. APF ni akan dikira berdasarkan jenis respirator yang digunakan. Saya ulang, dia akan di-adjust according to the respirator yang digunakan. Contoh, anda menggunakan N95. N95 tahu tak yang macam mana? Yang macam anda pakai untuk mengelakkan dapat daripada COVID-19 tu. Betul tak? Yang itu adalah contoh N95. Bukannya surgical mask Bukan surgical mask. N95. So anda pakai N95, assigned protection factor yang diuji di makmal adalah per 10. Maksudnya dia punya faktor penghalang dia adalah 10. Maknanya kalau anda dapat satu bahan kimia tu yang berdasarkan pengiraan kamu tadi dapat 5 mg. Maknanya kalau anda pakai respirator, maka dia akan dibahagikan kepada 10. Faham Itu sebab kita kena guna assigned protection factor. Nanti saya akan tunjukkan macam mana pengiraan dia dengan lebih detail. So kita akan ada beberapa cara lah nak mengira. Ni saya dah tunjukkan dalam bentuk penulisan. So mari kita lihat cara kira. Boleh ke? Baik, saya akan tunjukkan sekarang cara kira. Oleh kerana tak boleh buka Google Sheet, saya kena buka yang biasalah, example of calculation. Baik, yang ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok dan copy, inilah yang saya harapkan kamu buat pada masa anda membuat laporan pada masa akan datang. Tengok betul-betul. Saya takkan bagi soft copy ni. Saya memang tak akan bagi sebab saya nak mendengki awak. Apa dia? Saya nak awak buat sendiri. Contoh, kita ada nombor, kita ada ID, kita ada nama, kita ada IC, kita ada post, kita ada area, kita ada task yang dia buat. Inflow. Inflow ni maksudnya apa? Inflow. Maksudnya inflow. Apa maksud inflow? Flow rate yang masuk. Betul. Outflow,
Inflow ni adalah initial flow. Initial flow maknanya flow rate. Masa mula-mula kita on pump tu, kita kena ukur berapa dia punya flow rate. Faham? Kemudian F in flow maksudnya final. Faham tak? Antara sebelum dengan selepas dia tak boleh lebih daripada 10. Tak boleh lari 10% deviation. Maknanya pump kita memang kaput lah. So kalau anda tengok dekat sini, mula-mula kita on 17, last kali on 108. Average adalah lebih kurang 1008 lah. Ada masalah? Tak ada masalah. Kalau anda tengok, dia punya nilai adalah dalam bentuk apa? cc per mn. Maksudnya apa? cc stand for what? Sentimeter kubik. Apa dia? So macam mana nak tukar sentimeter kepada liter? Sebab formula saya tadi pakai liter. So macam mana nak tukar? Sentimeter kepada liter. Nak buat macam mana? Daripada kecil nak pergi besar. Kena darab ke kena bahagi? Ada yang kata darab, ada yang kata bahagi. Nak kena darab ke bahagi? Anda dapat 1000 cm kubik per minit. Tukarkan kepada liter per minit. Maka kalau 1008 ini dalam sentimeter kubik, maknanya berapa liter? Maknanya 1 liter lah. 1.008 liter per minit. Faham tak faham? Faham ke tak faham? Tak faham Alat yang anda akan baca, anda punya flow rate ini, dia memang disengaja settingkan oleh saya kepada bentuk sentimeter. Faham tak? Jadi sentimeter tu anda kena convert. So kalau 1.7 liter, berapa sentimeter kubik minitnya? 1,700 pandang. Faham tak Pak? Jadi kalau anda dapat 1,700 pada alat untuk mengukur kelajuan pump itu, maka anda dapat 1699. 1704. Adakah telah mencapai 1.7 liter per minit? Jawapan dia adalah ya. Faham ya? Ini yang dikeluar pada alat. Nanti anda tengoklah alat-alat. Ni saya cerita anda tak nampak ni. Sebab anda kena tengok alat tu. Oh, alat tu keluar macam itu. Oh, alat tu tak berfungsi. Oh, macam tu ya. Ini minute yang kita sampel, ini volume yang kita kira. Macam mana nak kira volume? Saya dah bagi tahu tadi, flow rate kali dengan masa bagi dengan 1,000. Flow rate kamu mestilah dalam liter per minit. Jelas ya? Okey, kamu punya masa juga mestilah dalam minit. Kalau dalam peperiksaan, agak-agak saya akan ubah soalan tu jadi macam mana? Saya akan bagi flow rate dalam CCM. Saya akan bagi masa dalam hours. Jadi awak kena kicap lah. Macam mana nak tukar hours kepada minit? Minit kepada hours. Tidak! Maka tak boleh jawab. So, jalan yang paling mudah adalah meniru. Bagus ya? Bagus. Dosa ya? Okey, next adalah weight. Weight adalah berat. Yang ini adalah kita punya concentration. Dan kita ada TWA 8 hours di mana kita perlu bahagikan dengan berapakah jumlah masa yang dikira. Baik. Cara nak kira TWA dikira berdasarkan formula C1 T1 tambah C2 T2 tambah C3 T3 tambah Cn Tn bahagikan dengan 480. Faham? Contoh concentration 1 yang A tadi. A tadi 0.009 kan? Okey, T1 200 minit tadi. Ya, 200 minit. Ini macam nampak tak? Kan? Okey. Yang B ni tadi tak kira kan? Tapi kata kalau kita kira, tadi saya kata 218 kan? So jadi kita kira, dapatlah C2. Dapatlah T2. Betul? So kita akan bahagikanlah dengan 480. C3, Cn semua tak adalah. Kalau ada banyak sampel anda ambil, maka banyaklah dengan pengiraan. Faham tak faham? Itu cara dia. Kalau tak faham, nanti tengok balik video ni. Tengok balik kepada kawan-kawan yang mana lebih faham, tanya dia orang. APF adalah assigned protection factor seperti respirator. So, TWA 8 hours adalah mengambil kepada bacaan yang berkenaan dibahagikan dengan assigned protection factor. Contoh macam ni kan, 0.419 dibahagikan dengan 10 dapat 0.04. So, kat sini anda boleh tengoklah yang TWA 8 hours ini adalah tidak melebihi daripada piawaian yang berkenaan. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham Okay, ini contoh. So, saya harap nanti anda punya kaedah untuk mengira adalah menggunakan kaedah yang saya tunjuk ni. Baik, saya tunjukkan yang kedua.
Yang kedua pun sama jugalah, cuma dia lebih banyak sikit. Dia lebih banyak sikit. Ini adalah yang berkenaan. So, kita boleh ada letakkan komen lah, exposure within PEL. Maknanya, di dalam lingkungan permissible exposure limit. Maknanya, kebenaran masih lagi di dalam standard yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan. Jelas ya? Sebab kita pakai 0.02. Lepas tu kalau dia pakai pula lagi respirator 0.0021. So ini adalah kaedah analytical bagaimana cara kamu nak mengira concentration. Jelas ya? So kat sini ada volume, kat sini ada weight, kat sini ada concentration. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, saya harap tuan-tuan dan puan boleh buat sendiri. Saya tak bagi table ni dalam quiz, nanti saya minta anda buatlah sendiri ikut table yang anda sukai. Baik, sekejap ya. Sekejap. Hello. Nanti anda boleh lihat contoh yang ada. Kalau diberi lah. Kalau tak diberi, anda boleh try tengok lah. So, ini saya dah bagi tahu tadi adjustment yang perlu dibuat. Okay. Kemudian kita ada lagi cerita yang berkaitan dengan microbe. Baik, microbe ni sepatutnya akan diajar secara spesifik oleh pengajar yang berkaitan dengan indoor environmental quality. Nanti dalam topik yang keberapa belas saya tak ingat. Ada satu topik mengenai indoor environmental quality. Anda boleh gunakan formula yang saya tunjukkan ini. Untuk mengira berapa banyak mikrob, pencemaran mikrobial yang ada di dalam persekitaran environment. Okey, faham ya? Mana kita nak kira berapa banyak koloni yang wujud dalam kedai, dalam tempat, dalam hospital, dalam klinik berdasarkan berapakah udara yang kita sampel. So macam mana nak dapat udara sampel tu? Macam saya bagi tahu, nak dapat udara ini maksudnya nak dapat tahu dia punya volume. Macam mana nak dapat tahu volume? Volume adalah flow rate kali dengan masa bagi dengan 1000. Betul tak betul? Macam mana nak tahu flow rate? Flow rate kena tahu dengan mengukur kelajuan angin yang disedut oleh pam. Faham ya? Macam mana nak tahu masa? Masa adalah dikira berdasarkan jam randik yang keluar daripada handphone. Betul tak? Macam mana nak dapat 1000? 1000 memang ada sebagai constant. Kiralah. Dan anda akan dapat volume. So, anda akan ada volume kat sini. Anda boleh ambil PR. PR adalah probability count. Ataupun anda akan menggunakan lagi satu bioaerosol. Bioaerosol ni boleh rujuk kepada NIOSH Manual Analytical Method 0800. Tak silap saya. Cuba cari sekarang dalam phone. NIOSH Manual Analytical Method NMAM 0800. Apa anda dapat? 0800. 0800 adalah bioaerosol sampling for the viable microorganism. So kalau anda tengok dekat situ, dia punya flow rate, tak silap saya, dia suggest adalah 28.3 liter. Betul tak? Kalau tadi, anda punya flow rate berapa? 1.7, betul? 28.3 ni maknanya lagi kuat ke lagi tak kuat? Lagi kuat, na'uzbillah lah. Maknanya lagi powerful lah kan, untuk kita dapat suction untuk represent the sampling of the microbe. So anda akan gunakan formula ini contoh. Kita dapat 75 daripada mana? Kita hantar petri dish ni nanti kat Makmal. Makmal akan melihat di bawah mikroskop ada berapa koloni yang wujud pada papan petri dish yang kita hantar. Kemudian kita perlu bahagikan dengan berapakah jumlah volume yang telah dikira oleh alat. Macam mana nak kira volume? Ni contohnya 28.3 liter. Memang alat tu keluarkan 28.3 liter. Memang sangat kuat lah pump dia. Kalikan dengan berapa minit awak sampel. Contoh awak sampel berapa minit kat situ? 10 minit. Bagikan dengan 1000 sebab constant. Kemudian anda akan dapat 265 CFU. Untuk makluman, kalau berdasarkan ICOP, Industry Co-Practice Indoor Air Quality 2010, dia ada keperluan untuk anda punya mikrob dan juga fungus berbeza lah. Mikrob untuk bakteria adalah 500 CFU per meter cube. Dan juga untuk fungus adalah lebih kurang 1000 CFU per meter cube. Kalau tak tahu apa yang saya cakap ni, boleh rujuk kepada ICOP, IAQ tahun 2010. Faham ke tak faham? Dah mula tak faham kan, sebab dia dah macam kereta api yang sedang berjalan turun. Dia dah pergi kepada Shakinsen punya stand. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ada nota-nota yang saya sertakan. Kalau tidak ada, nanti anda boleh komen lah. Tapi tak silap saya dah bagi semua tu. Ada dekat dalam yang berkenaan. Dalam ini juga saya sediakan chain of custody. Chain of custody ini adalah contoh borang yang harus diisi oleh occupational hygienist ataupun environmental hygienist sebelum dapat dihantar ke Makmal untuk tujuan analisa. Ini dipanggil chain of custody form. So anda perlu masukkanlah maklumat-maklumat yang berkaitan. So antara yang paling penting adalah anda punya volume yang anda sampel dan juga apakah metodologi yang anda gunakan. That's why kalau anda ingat dalam kuliah saya semalam, saya dah bagi tahu basic metodologi dalam persampelan adalah anda kena tahu anda punya SM, standard method. Anda mesti tahu anda pakai standard method apa ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai kita akan pergi kepada SKC. SKC ni
Tak silap saya dekat sini ada contoh lah, nanti gambar dan sebagainya lah, persamplan yang berkaitan. Okey, ini calculation, anda boleh tengok. Ini adalah contoh alat yang dipanggil sebagai micro balancer. Apa dia? Micro balancer ni digunakan untuk mengukur berat filter paper yang kita hantar. Anda tak boleh pakai alat penimbang biasa kat dapur rumah mak awak, tak boleh. Sebab apa? Dia adalah satu tempat perpuluhan. Yang kita nak adalah 4 tempat perpuluhan. Faham ya? Kita nak dalam format yang sangat-sangat halus ya. So anda boleh gunakan micro balancer. Okey, ini adalah contoh flow rate detector menggunakan rotameter. Rotameter ni dia macam alat yang kalau anda letak je dia punya suction, dia akan keluar. Dia bukan jenis bubble, dia jenis macam ball bearing. Faham ya? Ball bearing tu akan ternaik ke atas dan ke bawah berdasarkan suction yang wujud pada alat yang kita pasang. Kemudian kita ada contoh flow rate yang ini dia menggunakan air calibrator, dry cal, SKC punya produk. Ini agak mahal juga. Kita tak ada yang ini, kita ada jenis bubble. Ya. Kita kena generate bubble tu. Nanti kita tengok bubble tu bergerak. So secara kesimpulannya, gases, tahu gases? Semalam kita bincang gases kan? Gases ni kita akan ada flow rate yang rendah. Apa dia? Contoh, nanti anda akan buat persamplan benzin. Benzin ni dia perlukan 0.1 liter per minit. 0.1 liter. Maknanya dia sangat-sangat slow lah. So kalau pump tu anda gunakan, maknanya pump tu lambat lah. Sebab 0.1 liter. Maknanya 100 ml. Betul? Kalau 1 liter, 1000 ccm. Kalau 0.1 liter, berapa ccm? 100. Pandai. Mana yang budak yang dah memang pandai matematik, dia akan terus je nampak dah apa yang saya cerita. Yang lain-lain tu macam tercengang-cengang. Tercengang-cengang. Ini contoh macam mana cara kita nak kira calculation of the exposure. Okay. Kita ada time of samples. Okay. What is the samples? And then kita akan kira. Kemudian kita akan buat sample of analysis. Alright. Kemudian kita ada beberapa analytical techniques. Baik. Ini adalah kaedah yang ini adalah slide yang terakhir. Sekejap. Saya tengok flow rate bagi dengan masa bagian 1000. Oh, okay. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. So, mari kita tengok contoh alat-alat yang kita nak gunakan untuk tujuan analytics. So, paling utama, before taking samples or before you send the samples to the laboratory, ask the laboratory first. Ada setengah makmal, dia boleh buat analisis itu. Ada setengah makmal, dia tak boleh buat analisis itu. So, anda kena tanya. Makmal ni boleh tak analisa metal dalam bentuk udara yang kita sampel di dalam filter paper, contoh. So, dia akan tengok dalam list dia, services dia yang diiktiraf oleh SIRIM. So, dia akan kata, boleh. So, boleh tak belikan quotation? Dia akan bagilah quotation, 1000, 2000, berapa ratus. Dan kita akan mula menghantarkan sampel. Dan dia akan terima sampel dan dia akan buat analisis. Ya. Baik, itu rule of thumb yang pertama. Make sure that you understand that your laboratory capacity. Capacity ni, laboratory tak sama antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Analytical teknik yang digunakan adalah seperti berikut. Pertama adalah spektroskopi. Spektroskopi ni dengan kata lain, semua alat-alat ni yang anda nampak ni, kebanyakannya menggunakan cahaya. Daripada cahaya tu dia akan ada pelbagai spektrum cahaya yang boleh diterima oleh bahan dan tak boleh diterima oleh bahan dengan cara reflektan atau pantulan. Dan kemudian dia akan memberikan bacaan berdasarkan wavelength pada sensor yang ada pada alat. Ni saya cerita dari segi konsep analytical lah. So macam mana nak tahu alat tu ada apa? Kena tengok nama dia lah. So kalau nama dia spektroskopi, maknanya dia guna spektrum cahaya. Faham ya? Kromatografi dia menggunakan teknik kromatogram. Kromatogram ni paling mudah. Kalau anda belajar dulu masa zaman sekolah, menggunakan air dan tisu. Kemudian tiba-tiba tisu tu menaik, menyedot air itu. Ingat tak? Tak ingat? Itu adalah contoh kaedah kromatogram. Dia melihat kepada keupayaan dilution dan illusion of the chemical. Kemudian kita ada X-ray diffractions ataupun fluorescence teknik. Yang ini pun menggunakan cahaya. Kemudian kita ada mass spectroscopy menggunakan berat dan cahaya. Kemudian kita ada gravimetric. Gravimetric ni contoh timbang berat sebelum dan selepas. Kemudian yang terakhir yang ada kat dalam slide ni adalah mikroskopi. Tengok bawah mikroskop ya. Kemudian kita ada basic principle, absorb or emit electromagnetic radiation. Yang ini nanti anda boleh baca lah. Antara alat yang digunakan paling famous ketika kaedah Plumbum yang saya cerita semalam tu adalah AAS, Atomic Absorption Spectrometry. So ini contohnya, kita akan ada alat dan alat itu adalah bahan kita. Kita akan mengatomkan alat itu. Selepas alat itu diatomkan, maka dia akan dibaca oleh mesin untuk memberi nilai berapa banyak keberatan bahan itu. So yang kita dapat daripada makmal adalah berat ya. So ini contoh atomic absorption spectrometer yang ini ada dekat universiti tempatan, dekat kolej kita ada di dalam bentuk gambar rajah. Okey.
Kemudian kita ada juga atomic spectroscopy. Yang ini adalah hydrate generation. Dia ada beberapa jenis lah ya. Nanti anda boleh tengok. Kemudian kita ada flameless atomic absorption. Yang tadi ni, kalau anda tengok, nampak tak atas ni dia ada dipanggil sebagai local exhaust ventilation. Kerana bahan itu memang akan diatomizekan. Bila atomize maknanya dibakar lah dengan energi dan dia akan menghasilkan metal fumes. So metal fumes ni mesti disedut oleh kebuk wasap ataupun local exhaust ventilation to di-extract out from the laboratory. Otherwise, it will be contaminated the laboratory environment and suffer the workers ataupun chemist. Faham tak faham? Sebab dia akan ada pembakaran kat situ. Tapi awak tak nampak lah. Sebab dia dah disedut oleh local exhaust ventilation. Ada yang dipanggil flameless. Flameless maknanya terbakarnya tu kita tak nampak lah. Dia dibakar sendiri oleh mesin. Okey, kemudian kita ada atomic emissions, flame emissions dan lain-lain. Okay, ini contoh graphite furnace. Graphite furnace, nama pun graphite furnace. Furnace ni adalah tempat bakar juga. Dia bakar untuk dapatkan AAS. Bila kata atomic absorption spectrometry, dia adalah salah satu alat digunakan untuk menguji metal. Metal apa metal? Heavy metal lah kan. Kemudian kita ada ICP. ICP adalah antara salah satu modernizations of the analytical technique menggunakan inductive copper plasma spectrometry. Dia menggunakan copper dan juga plasma punya light untuk dia buat induction kepada bahan dan dia akan keluarkan wavelength dan dia akan baca oleh mesin. Okey. Ini contoh ICP. ICP ni alat dia taklah alat macam AAS ni tadi cuba teka berapa harga. Yang ni. Ni. Alat ni harga berapa? Ini harga lebih kurang dalam kalau yang second hand lah. Kalau yang second hand lebih kurang 500 ke 600 lah. Ribu ICP ni pun sama lah. Tapi kalau dah dipasang, dah dibuat installation, commissioning dan sebagainya, buat pula bawah kontrak kerajaan memang boleh sampai J lah ya. Okay, so ini adalah molecular spectrophotometer. Yang ini adalah menggunakan kaedah UV methods. So anda boleh lihat dia digunakan untuk apa dan apa. Okay, ini contoh macam mana alat yang kita ada. Dia akan letak sampel kat sini, dia akan tembak dan dia akan detect based on the bacaan yang diberi daripada penembakan cahaya tu tadi ya. Okey, molecular spectrometer, awak punya sampel air ni ada banyak je pakai benda-benda ni, dipanggil spektrogram. Spektrogram ni biasanya dia akan guna untuk tembak cahaya, dilihat kepada spektrum light yang ada pada cahaya daripada detektor kepada sensor. So itu akan dikira kepada concentration bahan ya. Okey, infrared, dia ada juga guna infrared, dia ada juga guna inductive copper plasma, dia ada juga guna fluorescence, dia ada juga guna kromatografi. Okey, ini adalah contoh gas kromatografi. Kalau anda pernah tengok cerita CSI, pernah tengok cerita CSI? Tak pernah ya? CSI, Hiroshima, CSI Miami. Tengok. Dia macam poyo-poyo sikit. Macam tu. Tak pernah tengok Korang memang tak pernah tengok cerita-cerita macam ni. Korang tengok cerita Superman ni bagus Okey, gas chromatography, mass spectrometry. Okey, ini contoh alat yang selain daripada yang saya tunjuk tadi. Okey, ada analytical technique seperti X-ray diffraction. X-ray diffraction ni biasanya adalah apabila kita melibatkan peralatan-peralatan bahan yang inert ataupun yang halus lah. Biasanya dalam nanogram ke bawah kita pakai X-ray Okey, kemudian kita ada analytical technique yang lain. Yang kat sini semua saya nak tunjukkan gambar je. Mass spectroscopy. Okey, ini contoh detection limit yang dikira. Ini NIOSH method yang berkenaan. Filter ni nanti anda akan belajar dalam topik 12. Ini adalah salah satu peralatan yang ada di makmal. Okey, asbestos kita akan gunakan SEM electron microscopy. So kita boleh gunakan dalam kaedah grid ataupun kaedah raw. Kita boleh tengok je dekat bawah fiber yang ada di collect oleh kita punya filter paper. Okey, dispersion staining yang ini pun juga digunakan untuk melihat asbestos Kita akan buat staining. Dia akan bertukar color lah. Kalau benda tu wujud, dia akan bagi differentiated color Dan kita akan kira berapa dia punya length dan berapa dia punya fiber tu. So kalau ikut FMA, contohnya asbestos dia tak boleh ada pada certain value lah untuk crystallite dan lain-lain lah. Crystallite. Ini semua jenis-jenis fiber yang merupakan asbestos yang boleh menyebabkan asbestosis lah. Okey, last dalam bab-bab makmal yang paling penting adalah quality insurance dan quality control. Quality insurance dan quality control kalau anda tengok dekat dalam NIOSH method tadi, dekat bahagian bawah dia dipanggil sebagai accuracy Accuracy itu akan menceritakan berapa banyak blank yang anda perlu sediakan untuk fill dan laboratory blank. Itu maksudnya anda perlu sediakan satu bahan yang kosong tapi tak dibuat apa-apa analisis tapi akan digunakan untuk tujuan makmal membuat kalibrasi Okey, kita ada standard blank, kita ada control blank dan juga kita ada fill blank Ini jenis-jenis blank yang ada. Dan semua makmal-makmal di Malaysia ini diakreditasi oleh ISO oleh SIRIM. Dianya akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai MS Malaysia Standard di bawah ISO SIRIM MS 17025 17025.
MS IEC 17025. If I'm not mistaken, ini adalah technical standard untuk makmal-makmal yang membuat kalibrasi ataupun peralatan yang saya maksudkan tadi. Okey, dia ada juga calibration daripada luar negara lah, yang seperti yang saya tunjukkan tadi dan sebagainya. Baik, itu sahaja yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan cuba bincangkan lebih lanjut pada topik yang ke-12. Topik yang next akan datang iaitu skin exposure. Saya akan lebih menceritakan tentang menggunakan bahan-bahan untuk menilai pencemaran pada kulit. Saya mohon untuk bawa peralatan berikut. Tolong dapatkan peralatan seperti yang saya namakan